Tuan-tuan tahu kenapa hand, foot and mouth disease semakin meningkat dalam negara ini? Tak pernah vet cerita kita kekurangan lembu hari itu sewaktu hari raya. So biasanya kalau kita nak import lembu daripada Thailand, Indonesia, negara jiran lah, kita akan kuarantin 14 hari. That's normally what happen. Kita dalam shortage yang terlalu teruk, tak ada kuarantin, jalan. Kementerian berani tak nak menafikan dakwaan ini. Bahawa terdapat usaha, bukan seludup. Kalau seludup, benda tu memang kita tahu tak dibenarkan. Tak. Ini terpaksa dibenarkan. Terpaksa. Kerana kita nak supply. Maksud saya apa tuan-tuan? Kerajaan ni tak ada planning. Kerajaan ni tak ada planning. Lepas ni nak buat apa? Keadaan macam, kerajaan cacang merbah tuan-tuan. So dia tak ada planning ke arah itu. Itu number one. Disebabkan oleh ini, apa yang akan berlaku? Dia tak boleh tunggu sehingga hujung tahun ini. Kalau 6 bulan rakyat semakin menderita, tup-tup pilihan raya, UMNO boleh tumbang. PAS ada kemungkinan tumbang di Kelantan. Tapi bukan dengan Pakatan Harapan lah, dia tumbang dengan UMNO. Ada kemungkinan. Pertembungan itu menyebabkan PAS akan tumbang. Tetapi kalau keadaan semakin berlarutan sebegini, makin teruk dan makin teruk, berkemungkinan federal pun akan tumbang kalau tak kena gaya. Jadi, kalau sampai tahun depan lah, jadi apa yang akan berlaku adalah pilihan raya berkemungkinan akan berlaku dalam bulan September. Ballot paper telah pun diedarkan di seluruh negara sekarang ini. Kan? Latihan-latihan telah diadakan. Persediaan itu telah diadakan. Parti Keadilan Rakyat telah pun selesai mengadakan pemilihan parti. UMNO belum lagi Dia baru hantar resolusi untuk meminda perlembagaan supaya menunda pemilihan parti. Tetapi sama ada diterima oleh ROS atau tidak, itu another question. Sebab apa? Kenapa dia nak tunda tuan-tuan? Kalau dia buat pemilihan parti sekarang ini, dalam keadaan negara macam ni, pilihan raya makin dekat, hancur tuan-tuan. Dan Zahid tahu dia takut. Dia akan kalah dalam pemilihan parti ini. So sementara dia masih ada kuasa, dia minta tunda. So dia pertemuan di antara Zahid dengan Ismail Sabri ni. Ismail nak prolongkan. Zahid nak cepatkan. So Zahid nak supaya pemilihan parti itu dia pilih. Percepatkan pilihan raya supaya calon itu dia pilih. Jadi kalau siapa jadi Perdana Menteri boleh lepaskan dia. Ismail Sabri nak prolongkan, dia kata takkan sekejap aku jadi Perdana Menteri. Kan? Dia kata takkan sekejap je aku nak jadi Perdana Menteri. Dia kata. Kan? Dia macam tu. So pertembungan itu ada. Tak kisahlah tuan-tuan. Apa yang berlaku tak kisah. Sekarang ini UMNO dalam keadaan desperate untuk nak mengadakan pilihan raya secepat mungkin. Dia cuba desak. Dan akhirnya Ismail Sabri terpaksa setuju kerana inflation yang semakin meninggi. Berbanding dengan tahun lepas, kenaikan CPI, Consumer Price Index, adalah 2.2%. Daripada 122 tahun lepas, sekarang ini 124. Almost 125. 122 point something kepada 124 point something. Almost 125. Peningkatan 2% ni agak tinggi tuan-tuan. On average naik daripada 2020 sampai March 2022 is about 1.9% saja. Sekarang ini 2.2%. Sebab itu saya kata tadi, tak pernah dalam sejarah negara, even yang bukan Islam, yang Islam, masuk pasar raya mengucap. Biasa masuk masjid mengucap tuan-tuan. Ini masuk pasal Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim Kasim. Mahal harganya. Tengok telur mengucap tuan-tuan. Tengok telur mengucap, tengok sabun mengucap subhanallah, astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah. Kan? Tuan-tuan, lawak-lawak juga. Tapi yang terasa bukan orang lain tuan-tuan, kita ni majoriti. T20 dipanggil T20. Kenapa T20? Top 20%. Itu pun T20 dah semakin tahkis sekarang ni. Top 20% ni yang earning more than, I think berapa ribu? I think per month mungkin dia earning more than 10,000, 15,000 a month. Mungkin lah. Mungkin. Tetapi yang 10,000 pun belum tentu. Kalau 10,000 anak ada 10 pun teruk juga. Duduk dekat KL tak cukup 10,000.